Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, nama saya Ahmad Syazun bin Muhammad Hashim. Dan nama penyiar saya adalah Dr. Saiful Irwan Zubairi. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tajuk projek saya, iaitu dalam subjek latihan ilmiah 1, iaitu profil kepekatan diethyl exyl phthalate DEHP daripada bekas minuman plastik murahan. Okey, kandungan dalam slide ini adalah first adalah pengenalan kenyataan masalah, kepentingan, hipotesis dan objektif, metodologi, analisis statistik, carta ahli kajian, rujukan. Okey, pengenalan. Sebagaimana kita tahu, plastik banyak digunakan dalam bekas makanan yang untuk digunakan untuk membungkus makanan, untuk membotolkan air menggunakan plastik. So, komponen yang ada untuk membuat plastik bekas makanan tersebut adalah dia adalah mengandungi mengandungi bahan kimia, iaitu dari kumpulan phthalate, iaitu diethyl exyl phthalate DEHP, yang banyak digunakan untuk tujuannya untuk melembutkan plastik, mudah lentur dan sebagainya. Tambahan pula penghinjraan bahan-bahan kimia tersebut yang berbahaya dalam bahan pembungkusan makanan itu sendiri ke makanan atau minuman telah menimbulkan banyak kebimbangan dan kerisauan di negara-negara maju yang membangun. Oleh itu, plastik dalam produk makanan iaitu PVC, Propyl Chloride PVC, untuk memastikan dia lebih fleksibel dan menambahkan derivatif dan kumpulan phthalate, iaitu especially menggunakan DEHP, iaitu diethyl exyl phthalate. Sejak akhir 1970-an, penggunaan DEHP di dalam pembuatan plastik dengan skala yang besar telah diketahui membawa pelbagai masalah. Okey, kenyataan masalah dalam kajian ini adalah: adakah setiap profil kepekatan phthalate dan masa rendaman dapat memberi kesan kepada manusia? Dan kepentingan kajian ini adalah, kajian ini akan menentukan profil kepekatan phthalate dan masa rendaman terhadap air minuman dalam botol plastik murahan yang boleh memberi kesan terhadap kesihatan manusia. Hipotesisnya pula, dengan membina profil kepekatan dan jisim diethyl phthalate iaitu DEHP dalam plastik makanan dan minuman dapat menentukan kualifikasi dan kuantifikasi bahan kimia tersebut, dan jangkaan kepekatan tinggi dan masa pengeluaran optimum dapat dikira menggunakan model Pellet. Oleh kerana itu, beberapa pemplastik dapat menimbulkan risiko terhadap kesihatan manusia. Ianya memerlukan kaedah analitik untuk mengenal pasti dan mengukur phthalate, terutamanya diethyl phthalate DEHP, yang menjadi perhatian dalam bahan polimer yang digunakan sebagai bahan tambahan ke dalam bekas makanan atau minuman. Oleh itu, kaedah yang dapat dilaksanakan untuk menganalisis bahan kimia tersebut adalah dengan menggunakan instrumen, iaitu chromatography gas spectrometry massa, which is GCMC. Dalam bahasa Inggeris adalah gas chromatography mass spectrometry. Okey, objektif kajian saya adalah untuk menentukan kehadiran diethyl phthalate dalam plastik pembungkusan makanan dan minuman sama ada panas atau sejuk. Membina profil kepekatan dan jisim diethyl phthalate dalam plastik pembungkus makanan dan minuman dalam tempoh penggunaan tertentu sama ada ianya berada pada tahap yang selamat atau bahaya kepada kesihatan manusia. Ketiga adalah mengira jangkaan kepekatan dan masa optimum keberadaan diethyl phthalate di dalam air minuman menggunakan model Pellet. Okey, ini adalah contoh bahan dan instrumentasi yang saya gunakan dalam kajian saya adalah, first, saya memerlukan sampel ini menggunakan air minuman yang diletakkan dalam botol plastik murahan. Botol itu mengandungi air minuman akan disimpan kepada 3 keadaan, iaitu pada suhu sejuk iaitu 4 degree Celsius, suhu panas 40 degree Celsius dan suhu ambient iaitu kawalan, sebagai sampel kawalan. Okey, pelarut bahan kimia yang digunakan untuk pengekstrakan ini adalah N-hexana. Air deionisasi yang digunakan akan dihasilkan dari Milky Ultra Pure Water System dengan ketahanan 18 mOHM.cm dan TOC tidak lebih kurang atau sama dengan 10 ppb. Magnesium sulfate MgSO4 dan natrium sulfate NaSO4 ditolongkan dengan pemanasan di dalam ketua pengering pada suhu 40 degree Celsius selama 4 jam. Campuran
MgSO4 dan NSO4 dengan nisbah 5:1 telah disediakan. Okey, metodologi untuk kajian ini adalah penyediaan bahan sampel iaitu air minuman di dalam botol plastik dan akan disimpan mengikut keadaan penyimpanan tertentu iaitu suhu sejuk 4 darjah Celsius, suhu panas 40 darjah Celsius dan suhu ambient adalah sebagai sampel kawalan. Penyediaan piawai larutan iaitu piawai dalaman dan piawai kalibrasi. Ketiga adalah penyediaan sampel untuk pengekstrakan 40 ml of sampel iaitu air minuman akan dimasukkan ke dalam botol kecil dan akan dilarutkan dengan 5 ml N-hexana dan 2 gram MgSO4 nisbah NaSO4, iaitu kita campurkan bahan MgSO4 dengan NaSO4 ni iaitu nisbah 5:1. Kita menggunakan 2 gram campuran kimia tersebut. Okey, selepasnya larutan vapor sampel dan bahan larutan tersebut akan melalui vortex proses yang kita letak ni untuk campuran kedua-dua bahan tersebutlah, bahan kimia. Larutan tersebut akan disentrifugasi pada 2500 rpm selama 10 minit. Selepas itu, 1 ml lapisan pada pelarut akan dipipet ke dalam 2 ml botol dan kemudiannya diikuti dengan penambahan 25 UL ultraliter piawaian dalam mikroliter piawaian dalam dalaman iaitu 200 ppm diulang dengan 3 kali iaitu triplicate. Sebab itu proses kuantifikasi dan kualifikasi menggunakan instrumen gas kromatografi, mass spectrometry GCMS. Okey, adalah analisis statistik saya, iaitu kami menggunakan model matematik pelik dipilih untuk kajian ini kerana data yang telah dikraftkan hasil gram berlawanan masa pengekstrakan minit menunjukkan ciri-ciri lengkap proses serapan. Persamaan di bawah menunjukkan persamaan model pelik yang biasa digunakan. Ini adalah equation yang kami akan gunakan untuk model pelik. Dan nilai K1, K2 diperoleh daripada cerun graf linear masa atau kandungan kepekatan analit berlawanan masa minit, di mana K1 bersamaan pintasan paksi Y, manakala K2 bersamaan cerun yang diperoleh daripada persamaan Y sama dengan equal to MX tambah C. Kesemua data hasil kajian dianalisa dengan menggunakan perisian Statistical Package for the Social Sciences SPSS bagi penentuan perbezaan signifikan di antara sampel. Aras keberangkalian signifikan ditentukan pada 95%, iaitu dalam kurungan P lebih kurang daripada 0.05. Itu adalah CCM piawai dia. Okey, ini adalah contoh carta ahli kajian. Okey, first dia sama macam metodologi. Bahan sampel akan disediakan, akan diletakkan dalam tiga keadaan yang berbeza, iaitu pada suhu sejuk 4 darjah Celsius, suhu panas 40 darjah Celsius dan suhu ambient sebagai sampel control. Bahan kimia digunakan adalah N-hexana sebagai pelarut sampel dan bahan kimia diethyl phthalate iaitu sebagai untuk untuk tahu dia punya kadar kepekatan phthalate tersebut. Okey, kedua adalah penyediaan piawai larutan iaitu piawai dalaman dan piawai kalibrasi. Seterusnya penyediaan sampel untuk pengekstrakan 40 ml of sampel air minuman akan dimasukkan ke dalam botol kecil dan akan dilarutkan dengan 5 ml N-hexana dan 2 gram of campuran MgSO4 dan NaSO4 iaitu masing-masing 5:1. Okay, seterusnya larutan sampel dan bahan larutan tersebut akan melalui vortex proses dan seterusnya larutan tersebut akan disentrifugasi pada 2500 rpm selama 10 minit. Dan seterusnya 1 ml lapisan pada pelarut akan dipipet ke dalam 2 ml botol dan kemudian diikuti dengan penambahan 25 mikroliter piawaian dalaman iaitu 200 ppm diulang dengan 3 kali iaitu triplicate. Sampel akan dianalisis kualifikasi dan kuantifikasi dengan kaedah. First adalah gas kromatografi dan kedua adalah mass spectrometry MS. Seterusnya akan merekodkan data daripada GCMS, penentuan kepekatan phthalate,
Dan akhir sekali adalah menggunakan kaedah analisis statistik, iaitu menggunakan model pelat, menggunakan formula yang ada di metodologi, ada di analisis statistik tadi. Dan kedua adalah Parisian Statistical Package for the Social Sciences, SPSS. Okay, ini adalah sumber rujukan yang saya gunakan dalam kajian saya adalah beberapa, ada banyak lagi di dalam proposal. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.